Hai semua, kami dari Kumpulan 3 akan membincangkan mengenai isu perkauman di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum yang mempunyai perbezaan seperti agama, bahasa, cara hidup, ekonomi dan sebagainya. Sudah tentu pertumpahan darah dan konflik yang berlaku pada 13 Mei 1969 terpahat dalam ingatan bagi semua rakyat Malaysia. Rentetan peristiwa itu, kita hendaklah menyemarakkan semangat kekitaan dalam diri dan tidak mengamalkan sikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing agar dapat menjamin keutuhan perpaduan kaum. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, perkauman dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan golongan sesebuah suku bangsa, isu-isu sensitif berkaitan agama, hak keistimewaan, institusi raja dan perkauman di negara ini mampu menyebabkan perselisihan kaum dan akan membawa kepada huru-hara serta konflik dalam negara. Terdapat banyak faktor yang mampu mencetuskan isu perkauman di negara Malaysia. Antaranya ialah kepelbagaian agama di Malaysia, segelintir masyarakat yang sering menimbulkan konflik dan kontroversi yang secara tidak langsungnya membangkitkan isu perkauman, terutamanya dari segi keagamaan yang mengancam keamanan masyarakat. Sebagai contoh, terdapat dua rakyat Malaysia berbangsa Cina yang menyiarkan video tidak berpakaian berlatar belakangkan azan dan dimuat turun di laman Facebooknya. Perbuatan ini menimbulkan api kemarahan dalam kalangan rakyat terutamanya yang beragama Islam dan bukan Islam. Serangan terhadap agama dalam kalangan masyarakat berbilang agama adalah perbuatan yang tidak rasional dan menjadi faktor utama timbulnya isu perkauman. Antara faktor lain yang membangkitkan isu perkauman seperti juga yang berlaku pada peristiwa 13 Mei adalah ketidakseimbangan ekonomi. Pihak British telah memperkenalkan dasar pecah dan perintah yang membangkitkan jurang ekonomi antara kaum. Perkara ini telah menyebabkan kebencian dan iri hati terutamanya dalam kalangan kaum Melayu yang hanya menjalankan ekonomi sara diri di kawasan perkampungan berbanding dengan kaum Cina yang di kawasan bandar dan juga kaum India di kawasan estet. Namun, pengenalan kepada dasar ekonomi baru dapat menambah baik jurang ekonomi antar kaum. Faktor seterusnya adalah kekurangan pengetahuan mengenai budaya dan adat kaum lain. Perbezaan budaya dan adat di Malaysia merupakan suatu keunikan yang menunjukkan Malaysia di mata dunia. Namun begitu, kurangnya persefahaman antara masyarakat berbeza kaum akibat daripada kekurangan pengetahuan boleh menimbulkan salah faham dan perasaan sangsi terhadap kaum lain. Pandangan serong dan menilai sesuatu berdasarkan pandangan sendiri saja tanpa berusaha untuk belajar dan memahami budaya kaum lain mampu menggugat ketenteraman masyarakat masbuk kita. Contohnya, terdapat individu kurang pengetahuan mengenai adat kaum lain, menghina perayaan dan tradisi kaum sebagai penyembahan berhala dan perayaan yang hanya mencari dosa. Kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah memiliki pengetahuan dan sikap toleransi yang tinggi apabila berhadapan dengan kaum. Terdapat beberapa impak daripada isu perkauman di Malaysia. Yang pertama ialah sikap syak wasangka antara individu. Sikap mementingkan diri dan iri hati dalam individu akan membelenggu diri mereka. Dan kesannya jurang yang besar akan wujud antara setiap individu. Yang kedua ialah perselisihan faham dalam masyarakat. Isu perkauman ni amatlah sensitif bagi sesetengah masyarakat. Jadi masyarakat yang tidak mahu bertolak ansur antara kaum lain tidak akan membentuk perpaduan, di mana perpaduan adalah kunci utama kepada pembangunan negara. Seterusnya, isu perkauman ini bukan sahaja memberi impak yang besar kepada seseorang individu dan masyarakat, malah ianya juga memberi kesan kepada negara. Isu perkauman ini boleh mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi negara. Perpecahan kaum dalam sesebuah negara akan menyebabkan berlakunya kemerosotan ekonomi kerana aktiviti ekonomi tidak dapat dijalankan dengan lancar. Oleh itu, pendapatan negara menjadi semakin berkurang disebabkan aktiviti ekonomi yang semakin lama semakin terbantut dan negara juga akan mengalami kerugian. Hal ini juga akan membuatkan semua pelabur dalam dan luar negara memutuskan untuk menghentikan pelaburan mereka kerana bimbang akan mengalami kerugian. Dalam membendung isu perkauman ini, ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam mencorakkan kepribadian seseorang anak. Ibu bapa digalakkan untuk bertegur sapa sesama jiran tetangga dan tindakan yang mereka lakukan ini boleh dicontohi oleh anak-anak. Berkata peribahasa bagaimana acuan begitulah kuenya. Seterusnya, ibu bapa digalakkan untuk membawa anak-anak berkunjung ke rumah terbuka semasa menyambut hari perayaan sebagai contoh hari gawai dan hari raya. Hal ini untuk membiasakan anak-anak bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat berbagai kaum. Seterusnya, mereka dapat didedahkan dengan amalan, pantang larang
dilarang dan adat Islam yang diamalkan oleh sesebuah kaum. Dengan itu, anak-anak dapat menghormati dan memahami serta dapat mengelakkan mereka daripada mempelekehkan tradisi yang diamalkan oleh sesebuah Selain kaum. itu, warga pendidik haruslah campur tangan dalam menangani isu perkauman di negara kita. Antara peranan warga pendidik ialah dengan menganjurkan sambutan hari perayaan bagi setiap kaum di peringkat sekolah. Dengan ini, ia dapat memberi pendedahan kepada murid-murid untuk mengenali keunikan sesuatu kaum yang ada di negara kita. Maka kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Seterusnya, meningkatkan lagi aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid yang berbilang bangsa. Murid-murid dapat bekerjasama dan mengeratkan lagi silaturahim antara satu sama yang lain, sekaligus memupuk sikap hormat menghormati, bertolak ansur, dan bersatu padu. Dalam membantu isu perkauman, pihak kerajaan boleh mengadakan sambutan perayaan kaum-kaum yang ada di Malaysia secara bersama-sama. Hal ini kerana sambutan perayaan tersebut boleh mengeratkan silaturahim antara jiran dan rakan dari pelbagai kaum serta masyarakat lebih memahami perayaan masing-masing. Ia juga boleh menimbulkan perasaan hormat menghormati antara satu sama lain. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menganjurkan kempen atau ceramah yang berkaitan dengan perpaduan kaum. Melalui kempen dan ceramah tersebut, ia dapat menyadarkan masyarakat tentang kepentingan penyatuan masyarakat daripada pelbagai kaum yang ada di Malaysia. Kesimpulannya, keamanan sesebuah negara dapat dikekalkan jika masyarakat kita bekerjasama dalam menangani perbalahan yang melibatkan kaum dan bangsa yang ada di negara kita. Seterusnya, nilai hormat menghormati antara kaum yang berlainan wajib disemai dalam diri setiap masyarakat di Malaysia sejak di bangku sekolah lagi. Akhir sekali, masyarakat berbilang kaum adalah salah satu daripada keunikan yang terdapat di Malaysia dan perpaduan masyarakat kita mampu menjadi contoh dan dapat menarik perhatian pelancong untuk datang melancong ke negara kita. Jadi sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.